Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa hendak memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiadalah ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal Tuhan akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah dia dunia mudarat. Ini gurindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah dia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Ini gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Ini gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggotanya rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, hendaklah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa berkataan kotor, mulutnya itu umpama kotor. Di mana salah, di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Ini gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenai orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tidaklah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ini gurindam pasal yang keenam. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri.
Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu yang abadi, yang ada baik sedikit budi. Ini Gurindam pasal yang ke-7. Apabila hendak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampiran duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa hianat akan dirinya apabila kepada yang lain. Barang siapa hianat akan dirinya, apalagi kepada orang lain. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar, biar dan pada orang datangnya kabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Ini Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan lelaki dan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Apapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat bergurau, dengan syaitan jadi berseteru. Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak janganlah durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil. Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang berbangsa, hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendaklah memegang amanat, buanglah hianat. Hendaklah marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan memalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja boleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas diri.
hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tak buta.